اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang saya hormati, yang berusaha timbalan-timbalan pengarah, JPS, ketua-ketua unit dan seterusnya, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang hadir pada majlis kita pada pagi yang penuh barakah ni, yakni majlis ilmu yang utama, yakni majlis ilmu yang mana disebut tentang ilmu ini dia menjadi kefarduan. Talab al-ilm faridatan kulli muslimi wa muslimat. Kefarduan kerana apa? Dengan ilmu itu yang perkara pertama yang nak kita faham tentang ilmu adalah mengangkat kejahilan yang membawa kepada kerosakan kehidupan. Itu adalah kejahilan yang bermaksud ketidaksefahaman atau tiada kefahaman. Natijah kepada ilmu adalah membawa kepada kefahaman. Dan kata Nabi SAW, "May yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah nak berikan dia kebaikan, maka Allah berikan dia kefahaman di dalam agama. Jadi kalau kita lihat hari ini, kebaikan itu bukan diukur dengan kebendaan. Kebaikan itu diukur dengan kefahaman. Dan kefahaman yang paling utama adalah kefahaman di dalam kepercayaan yang kita anuti, yakni agama kita, yakni Islam. Sejauh mana kefahaman kita tentang Islam. Dan wallahi jemaah sekalian, tiada kehidupan tanpa kefahaman yang benar. Kehidupan takkan ada. Malah kalau kita lihat nanti dalam siri selepas kita bersama-sama membaca Yasin, nanti kita akan masuk dalam perbahasan ilmu, insya-Allah kita akan bahaskan bagaimana kita lihat tanpa kefahaman tiada kehidupan. Wallahi mas sekalian, saya bagi contoh mudah ya. Bila tidak sefahaman dalam rumah tangga, contoh mudah, ada kebendaan, ada segala perkara yang diperlukan dalam hidup ni. Cakap nak apa saja, order saja sekarang, semua online dah. Duduk saja, semua di hujung jari. Dulu kita macam tak percaya, sekarang benda tu menjadi realiti. Duduk saja je, duduk saja. Ada dah depan mata. Buat macam mana? Tekan saja. Tapi pastikan akaun ada dalam tu. Baki je lah, jangan tak ada baki lah. Tu je lah. Tekan, sampai. Malah, kalau dalam membina rumah tangga tu kan tak happening bening. Masuk rumah tengok, mana dapur? Tak ada. Apa yang ada? Handphone katanya. Dapur kamu di mana? Di handphone. Order saja. Sekarang semua canggih. Tekan. Baju pun tekan. Tekan je. Sampai kering. Nak kering ke? Nak separuh kering ke? Nak apa ke? Siap iron sekali pun ada. Semua tekan. Tapi dalam hidup yang semua ditekan, tekan-tekan, akhirnya ada juga yang tertekan. Padahal tekan je semua tak. Tapi tengok tertekan je. Bukan kat sini lah, tengok muka ceria ada semua ni, alhamdulillah. Sampai-sampai tu kita scan lah, tengok ada Allah bagi kelebihan dalam ruqyah lah. Alhamdulillah Ustaz. Tak adalah siapa kita nak tengok orang tak reti kita. Tengok boleh lah. Reti Ustaz tengok orang, reti tu tengok, saya tengok tu. Hidup sekarang semua di ujung jari, tekan. Rumah tangga tekan. Rumah orang dulu, rumah tangga dulu, ya Allah.
semua nak kena membanting tulang. Kena guna part kederat, tulang kederat kita ni. Tapi tak pula tertekan. Dalam hidup yang sekarang ni menduk tekan-tekan semua ni, banyak tertekan. Sebab apa? Satu lah, tiada kefahaman. Tiada kefahaman. Dan antara sebab punca paling utama tiada kefahaman adalah tiada keberkatan. Jadi bahasa Jawa kata don't play. Jangan buat main dengan tak ada keberkatan, kerana dia membawa kepada tiada kefahaman. Saya ni ustaz tahu lah, nak bercakap dia kerja. Dia kata A, saya kata B, saya kata B, saya kata C. Dengan anak tak sepahaman, dengan isteri suami tak sepahaman. Sebab apa? Sebab tiada keberkatan. Dia buat keras dia ingat hidup ni dia punya agama. Lepas tu keluar statement, hidup ni keras tuan-tuan, keras katanya. Memanglah keras, hang jahil, keras lah. Sebab jahil, keras lah, jumut. Sebab orang dah faham. Dah faham, dia akan jadi expert. Dia akan go for, dia panggil professionality. Dia akan pergi kepada manfaat. Orang yang mudah mendapat kefahaman ataupun hidupnya ada keberkatan, kita akan nampak dia punya hidup dia smooth, lembut. Smooth, lembut. Bukan dia jadi lembut. Kena faham pula. Dia smooth. Cakap dia tepat. Pergerakan dia jelas. Smooth. Macam contoh, kita ambil contoh orang bawa kereta dan bawa motor. Kalau dia ni ada ilmu dan kefahaman, dia bawa smooth. Orang yang racer sebagai contoh, yang belajar betul-betul, dia bawa laju juga, dia cilok juga. Tapi dia cilok bahasa pasar saya guna kan. Dia cilok ni. Tapi semua orang tak takut. Setengah orang takut orang tengok. Ada orang dia tengok, jangan kehidupan kita, ada kadang-kadang orang takut tengok. Weh, aku risau betul dia ni. Boleh buat perangai macam ni? Aku risau ni, minta. Sampai orang kena doa kan. Aku doa jangan Allah bagi sesuatu kat dia. Jangan. Kita memang keras kepala kita buat tak tahu. Tapi orang tengok kita berbahaya. Macam mak motor. Dia keras kepala dia main terbang Superman. Saya ini kena naik motor. Saya memang banyaknya naik motor lah. Memang naik motor. Kelajuan tu tak laju sangat. 240. Kan Allah bagi tu. Alhamdulillah lah, hazza min fali rabbi. Bila kita bawa tengok, kita boleh tengok orang bawa berbahaya tidak. Bila tak ada kemahiran tu, dia berbahaya dan membahayakan orang. Bawa kita balik, saya duduk dengan alam. Kadang-kadang balik kuliah malam, gatri tu. Dia datang Superman tak bertauliah. Tengok, asal motor ni kepala nampak terbang. Macam ni. Kita pulai sikit, 1-3 ingat laju. No dia bawa. Kita pulai 1-3 tak habis lagi. 1-3-4 kita tengok sebelah dia. Berhentilah. Dia cakap. Berhenti dia. Berbahaya. Kita tengok takut. Jadi ada hidup kita ni bila tak ada keberkatan, orang tengok takut. Takut bukan orang takut kat dia. Kita takut kan dia ni kan kena buang kerja kan. Sekarang dia ni kalau kerja tak kena buang kan, aku tunggu meletup di rumah tangga dia ni. Jangan bawa panggil belakang-belakang. Ini bahasa mudah mas sekalian. Memang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya tertiarap juga. Tak sekali, 2 kali. Tak 2 kali, 3 kali jatuh. Jangan kita sampai diuji begitu. Jadi cara ni mas sekalian, kita kena cari ikhtiar, cari jalan. Bagaimana kita nak menyelamatkan kehidupan yang kita susah payah ni. Keluar jam-jam, saya tengok jalan. Kalau traffic light dekat Politeknik tu simpan traffic light berantu panggil 2 minit. Allah, berantu. Kalau tak ada polis trafik tu jaga tu, tak tahulah tak sampai ke dia datang kerja. Dia nak buat flyover rasa tak boleh sebab flyover atas flyover tu. Nak buat flyover belakang flyover, depan flyover. Dia kalau rentas dia kena atas flyover. Jadi kena gitulah. Tengok susah-susah datang kerja. Tinggal anak, tinggal isteri, tinggal suami. Tiba-tiba kita bawa balik ketidaksefahaman.
kita tiba-tiba lama-lama makin kita ingat ada kedudukan, ada kebendaan hasil titik peluh kita ni, ingatkan kita naklah menikmatinya. Dalam sekali kesorangan. Tahu orang tak ngam, nak macam mana? Tu kata me time tu. Tahu me time? Tahu bahasa akhir zaman ni apa? Tok wan tok nenek kita tak ada perkataan tu. Me time ke, ketiau time ke? Me time. Saya nak ada masa sendiri kata. Tok wan kita tak sempat dah nak rasa masa sendiri. Balik bendang, pergi sawah, balik duduk, menyediakan makanan. Sebab apa nak masa sendiri? Sebab dia rasa macam bersendirian. Walau keliling dia ada orang. Ada. Tapi dia rasa bersendirian. Dia rasa kesorangan. Dalam sekali, semua orang tak faham aku. Semua orang tak faham aku. Semua orang tak faham ke kamu yang tak ada kefahaman? Itu dia. Jadi mukadimah kita sikit, sebelum kita sambung lain. Ini antara apa yang ikhtiar yang jabatan buat ni bagus, usaha yang sangat bagus. Ini antara perkara yang mengundang atau membawa kepada rahmat, yakni keberkatan, alias kefahaman. Jadi kalau kita dalam tim kita ada kefahaman begini, duduk kita sama-sama, antaranya kita ambil peluang mungkin sebulan sekali ke wallahualam program ni. Dan saya tengok tadi rekod saya tahun lepas saya datang 2022 ke belum lagi, betul? Sebelum tu lagi kan? Bulan 3 tahun banjir silap masa tu. Yang banjir tu kan tahu bila tak tahulah. Tapi rasa macam selalu datang tu. Itu penting walaupun dah lama tak datang kan. Alhamdulillah kita ambil berkat Jumaat ni, yakni kita kumpul dalam masa yang ada sikit, kita bacakan Yasin, yang mana dalam kalau kita faham Yasin ni adalah hati Al-Quran, qalbul Quran. Yasin la yaqruha rajulun yuridullahu wad-daral akhirah illa ghafarallahu lahu iqra'uha ala mautakum. Yasin adalah hati Al-Quran, orang yang membacanya kerana Allah, dan niatkan kerana Allah, dan mencari kebahagiaan di akhirat, akan diampunkan dosanya. Ampun dosa ni penting, kerana ia perkara yang membawa juga kepada perluasan keberkatan. Jadi kita mohon pada Allah Ta'ala dengan bacaan Yasin kita pada pagi yang penuh barakah ni, Allah ampunkan seluruh dosa kita, dan kita niatkan juga dosa kedua ibu bapa kita, pasangan kita, ahli keluarga kita. Tak apa, buka dulu, tak apa lampu tu. Nanti saya start pakai slide apa tu, ni baru kita tutup sikit. InsyaAllah. Dan jadikan dia amalan juga. Kata siapa yang boleh buatlah. Ya, ini kata almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Beliau adalah seorang guru saya dalam bab ruqyah ni. Beliau mengijazahkan bacaan Yasin ni dibaca setiap pagi. Pagi baca, hari-hari lah. Setiap pagi subuh tu. Ni tak ada ketetapan waktu. Tinggal lagi bila kita beramal, kita boleh tetapkan waktu. Kerana dia mendisiplinkan kita. Macam kita datang kerja lah, kita boleh tetapkan waktu. Walaupun dia tak ada istilah, tak ada ketetapan pun. Jadi kita boleh. Jadi baca lepas subuh, yang antara apa yang beliau ajar, siapa nak amal, setiap ruas bacaan tu, Yasin wal Quranil Hakim, dia letak dalam setiap ruas ni. Ini amalan dia. Jadi dibacakan dalam setiap ruas setiap pagi. Jadi insya-Allah, pertama hajat kita lah Allah ampunkan. Kedua, nanti tangan kita ni dia aktif. Kalau untuk ruqyah perubatan kita di sendiri, kita pening kepala ke, anak kita demam ke apa ke, insya-Allah letakkan tangan dengan keberkatan Yasin yang telah aku bacakan, maka sembuhkanlah ya. Pentawassul dengan amal. Itu dibenarkan, diharuskan dalam syarak. Jadi boleh amalkan. Dan boleh dibacakan bila-bila yang berhajat, kerana ia antara jantung Quran dan ia pemudah bagi segala perkara, insya-Allah. Sebab tu, dan kenapa ambil hari Jumaat ni? Kerana Jumaat ni penghulu bagi segala hari. Bila penghulu ni dia hari utama, dan di situlah kita boleh utamakan amalan-amalan yang padanya ada fadilat. Antaranya itu yang kita baca suratul Kahfi, selawat pada Nabi SAW,
Dan antara juga kita boleh buat sebagai ini, kita duduk, kita baca Yasin, kita mohon pada Allah Ta'ala ampunkan dosa dan mohon hajat. Melalui bacaan ni, dia kabulkan segala hajat kita insya-Allah. Mudah-mudahan mas sekalian. InsyaAllah kita mulakan bacaan kita, perbetulkan niat kerana Allah SWT, kita mohon keampunan kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan keberkatan daripada baca surah Yasin ini Allah selesaikan ataupun Allah kabulkan segala hajat yang kita hajatkan, khusus kepada diri, ahli keluarga dan seluruh muslimin muslimat, khususan juga kepada saudara kita di Palestin, di Gaza, yang sedang berempah pulas bertarung untuk hidup dan survive. Mudah-mudahan dengan keberkatan Jumaat ni dan berkumpul kita pada pagi yang penuh barakah ni, Allah berikan keselamatan, kejayaan kepada saudara kita di Palestin, di Gaza, insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها
ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ألم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sedang jemaahnya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah bacaan Yasin, insyaallah kita sudah selesai amalan yang sunat. Kita terus kepada amalan yang wajib dan kita akhiri dengan doa nanti. Dan saya namakan munajat umat di penghujung sesi kita. Kita bermunajat dengan berwasilahkan amalan-amalan soleh. Jadi insyaAllah sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, pada pagi yang penuh barakah ni kita akan membincangkan satu tajuk yang sangat-sangat penting. Dan saya kira semua maklum akan perkataan atau tajuk itu. Tak apa, tak payah baca pun tulisan tu. Tu untuk saya je baca. Nanti saya akan lakarkan di iPad ini. Okey. Bismillah. Keberkatan. Saya ubah sikit. Keberkatan dalam pendapatan. Kami hari ini faham menambah pendapatan. Ramai mencari menambah pendapatan. Namun lupa menambah pendapatan, tapi lupa untuk menambah keberkatan.
Malah kalau kita lihat, perkara yang paling utama itu bukan bertambah pendapatan. Perkara yang paling utama itu adalah menambah keberkatan di dalam pendapatan. Alhamdulillah. Okey. Oh betul. Dia niat dia tadi. Mana air minta air. Enggak ada apa. Nak pergi biala. Alhamdulillah, minum. Bismillah. Alhamdulillah. Tajuk ni sering saya bawa. Saya sering bahaskan dalam sesi perkongsian, terutama yang ikuti pengajian. Boleh ikut pengajian saya di laman medsos itu, di Facebook lah. Farid Abu Aulia. Sebelum ni Ustaz Farid Abu Aulia dah kena ban. Kena ban. Insya-Allah tu kan. Dia bila sebut perbahasan kita banyak pergi kepada yang hak bil hak, kebenaran. Biasa bila sebut kebenaran akan bertembung dengan kepahitan, pahit. Kulil haq wal kana murah. Berkata benar walaupun pahit. Okey, jadi kena ban lah. Jadi ikut di page Farid Abu Aulia, dan banyak siri-siri perbahasan yang telah saya bahaskan dalam, saya namakan perbahasan ini dalam tajuk yang besar. Ini ada subtopik. Tajuk besar perbahasan kita adalah hakikat kehidupan. Ini adalah tajuk utama yang saya bahaskan dalam siri-siri perbahasan ilmiah yang saya bawa. Dan usul kepada perbahasan hakikat kehidupan ini teras kepada perbahasan kehidupan bersandingkan, kalau jalan ilmu je adalah tauhid dan tasawuf. Okay. Kenapa ada perbahasan tauhid dan tasawuf ni? Kerana ia menjadi nadi, ia menjadi perbahasan yang bersifat roh, yang kita tak nampak tetapi ianya ada. Macam kita lah, tak nampak roh kita, nafas tak nampak, tapi kita boleh bergerak ni bukan sebab tangan, bukan sebab kaki, bukan sebab jantung, tapi sebab roh. Ini bersifat gaib lah. Tauhid tasawuf ni bersifat gaib lah. Malah kita masuk dalam perbincangan tentang belief system. Alhamdulillah jemaah sekalian, Allah SWT mentakdirkan saya dalam perjalanan ilmu ni. Allah perjalankan saya dalam dua bidang. Bidang yang mana kalau ikut perbahasan asal sekolah sekondari, iaitu sekolah menengah, iaitu Samtas agama. Sini seksi sebelah ni. Tahun 1998 tak silap saya. First antara JAIS yang menawarkan subjek sains. Lalu JAIS pun keluarkanlah dua sekolah yang beraliran agama sains. Itulah Samtas dan Sambes. Sambestari di Subang. Okay, apa tujuan saya tulis ni? Supaya nampak kronologi kita. Nampak kronologi perbahasan saya pada pagi ni. Baik. Samtas sains fizik. Saya ambil sains fizik. Sambes sains tulen. Pada masa yang sama kita ambil juga Pak Senawi. Kita belajar tauhid, fiqh, nahwu, sharah, tafsir, hadis. Mana boleh sambung jurusan mainstream agama dan boleh sambung dalam bidang sains. Fizik, kimia, admat. Itu saya ambil. Tak ambil biologi. Kalau biologi ambil sains tulen. Usaha ini bagus, sangat bagus, kerana bidang ilmu ni tidak patut, ataupun bukan bahasa patutlah bagi saya, ianya mesti disinergikan. Mampu tak mampu bukan urusan kita. Ia adalah anugerah Allah. Tinggal lahir student tu, kita sini kena mahu. Macam hari ni, pagi ni kita kena ada kemahuan. Kalau ikut tak mampu ni, memang tak mampu. Uyuk je mata tak mampu ni Ustaz. Allah dalam kelas pengajian lah, uyuk mata. Ikut kemampuan tak mampu nak datang ni pagi ni. Kan? Tapi kalau ajak makan, ada kemampuan. Tapi kerana kemahuan tu penting, kena adakan kemahuan, insya-Allah. Okey, dia gabung, subjek gabung. Jadi lalu saya sambunglah architecture. Saya bidang sains architecture, sambung seni bina. UiTM MC Iskandar, Shah Alam. 4 tahun. Pak Wan lah.
Saya tak sambung part 2 dan part 3. Itu melakukan insinyur dan insinyur juga sekali. Kawan-kawan saya ramai lah AR dah sekarang. Seorang tu dah buat kat form dah. Mana kalau sambung tu alhamdulillah boleh lah kat form. Namun saya syukur banyak-banyak, alhamdulillah, dalam perjalanan arkitektur ni Sdn Bina ni, saya dipertemukan dengan guru, 2 orang guru utama lah. Pertama, kalau dalam bidang Sdn Bina, YM Raja Azman. Dia lecturer design. Dia main core subject adalah design. 12 credit hour. Waktu tu sebab tu dia terus degree, dia tak diploma. Saya tu 28 credit hour SEM 1. 20 sampai ke habis SEM 8. Dia ada 4 tahun. Jadi terus part 1 degree. YM Raja Azman ni berperanan sebagai lecturer dalam design yang pegang kredit hour besar. Okay. Poin yang saya sampaikan di sini, dia mengajar tentang sufi architecture. Sufi, sufah, halus, sufi, perbahasan tentang dalaman, seni bina dalaman, dalam. Dan di sinilah waktu perjalanan akhir saya sebelum habis menamatkan degree saya di Perak dan saya sambung di Shah Alam, beliau ada pesan kat saya, Farid katanya, tengok bangunan, nampak pencipta, nampak Allah, bahasa nampak Allah lah. Tengok bangunan nampak Allah, mas sekalian. Sebab alhamdulillah, beliau mungkin tahu saya background sekolah agama. Memang saya seorang di sekolah agama yang masuk waktu itu, saya je. Kira sesat lah. Macam mana budak sekolah agama sesat masuk ni, kata. Sungguh. Jadi semua budak teknik, budak vocational, saya sesat. Tapi sekarang bila saya ceramah pula, mereka pelik. Kita pula macam-macam sesat. Ustaz, kita ni saya ceramah pula ni. Alahai. Macam itulah nasibnya. Tapi alhamdulillah, apa pun banyak Allah ajar saya tentang perkara ni. Yang inilah bangunan nampak Allah ni, beliau nampak sesuatu agama dan beliau tekankan bangunan nampak pencipta tu ayat dia. Okey. Satu lagi adalah Tuan Guru Niza. Ni bagian seni bela diri lah. Tapi banyak mengajar tentang kehidupan, tentang falsafah kehidupan bersandarkan Al-Quran. Ni Tuan Guru Niza ni. Ini semua dipegang universiti. Okey, poin saya cakap, di sinilah bermula je perbahasan dalam seni bina. Dan kita faham hari ni kita menguruskan pengairan, saliran. Kita nampak, kita jelas, kita dalam menguruskan pengairan ni, kita akan buat saliran ataupun saluran dia. Kita tak create yang baru, tak tahulah tuan. Ada yang create baru ke untuk alirkan air ataupun kita hanya membentung dia? Kalau puluhan baru, kita buat baru lah. Baru, tapi dia alirkan air itulah. Banyak yang baru ke ataupun sekarang ni? Buat aliran baru. Kalau tempat baru, buat baru lah. Buat baru lah. Kalau lama, kita upgrade lah. Upgrade lah. Sungai, kalau sungai biasa buat baru ke? Sungai. Tanya timbal pengarah sini, dua-dua kiri kanan saya ni. Sungai tak ada dah. Biasa kita saliran tu longkang, saliran lah, peparitan kan. Tapi kalau nak buat sungai tak ada dah. Itu jangan dengar tu. Kalau datang GPS, buat apa ni? Saya buat sungai, Ustaz. Sudah kata buat sungai tu. Yang lain. Yang lain. Lain saja boleh. Tapi nak bagi tahu, sungai ni aliran air, nak cerita air ni, air. Okey, tuan-tuan, saya kira depan saya ni, saya nak tinggikan perbahasan lah. Saya tak nak perbahasan jadi rendah-rendah. Saya nak upgrade perbahasan ni. Ni level-level paling rendah master PhD lah. Boleh tak kisahlah siapa pun. Sebab perbahasan agama ni, saya tak nak, dia macam ni. Dia tak nak perbahasan agama, dia jadi ceramah. Macam tahu je kan, agama kan. Tahu dah, homeboy. Kadang-kadang dia anggap agama tu macam, tahu dah. Lagi pasal Allah, lagi tahu. Homeboy. Saya nak bagi tahu, jadi saya ambil nama Allah. Kalau betul kita tahu bahasa Allah, memang sekalian. Tengok. Air ni, kita kaitkan dengan air. Air ni adalah ciptaan. Allah adalah pencipta.
Orang yang mengkaji ciptaan, yang tahu pasal air, yang dia kata tadi macam Allah, tahu. Okey, kaji pasal air, tahu air. Dan tahu tu dia ibarat macam dia dah sebati. Dia macam tahu ini air nak naik ni, air nak ni. Dia macam arif betul lah tentang air ni, pressure dia apa dia. Tahu dia pasal air sehingga dia akan dapat manfaat. Dia akan dapat manfaat pada air tu. Sehinggalah wujudnya dia panggil pengurusan air. Sehinggalah datang kan, kalau kita nampak ada satu syarikat panggil Syabas, Inspektor Sahab. Syabas. Ini siapa yang menguasai air? Air ni siapa yang menguasai air? Bahasa mudahnya, bisnesnya non-stop lah. Nampak? Maknanya orang yang tahu pasal ciptaan air, yang dia kata tahu air, tahu. Orang yang kata begitu sudah pasti dia kena menguasai tentang air, dan akhirnya dia buat satu, bahasa mudah, keuntungan bisnes yang besar, berhad, bilion-bilion punya cerita. Tiba-tiba kita tahu pasal Allah pencipta, hidup tak ke mana? Stres, terkejar-kejar, buat tu tak jadi, buat ni tak jadi. Kita tahu pasal ciptaan saja dan memberi sumbangan besar dalam hidup kita. Ini tahu pasal Allah biasa-biasa je. Walau Allah tu sumber, pencipta kepada air. Macam mana tahap pengetahuan kita? Tu nak tanya tu lah. Macam mana yang bila kata ceramah agama je? Tahu. Kalau tahu, dia mesti mengatasi dunia. Sebab tahu bab dunia pun dah setara hebat dah. Kalau tahu pada pencipta dunia, takkan biasa-biasa je maksudnya. Melainkan kita meremehkan lah. Kita mahu cakap, setengah orang dia meremehkan. Saya harap dalam perbahasan kita tak ada begitu. Sebab tu antara tugas saya pula, daripada bimbang diremehkan tentang Allah ni, saya kena bertanggungjawab untuk mengangkat perbahasan Allah ni ke tahap yang intelijen, ke tahap profesional, ke tahap baru tahu kita ni, tak terfikirlah aku bab ni. Payahnya dia. Memang saya sambung daripada bidang sains. Kalau tuan-tuan boleh rujuk Oxford University, the toughest course in the world sekarang ni. Tak tahu lah ada ubah belum, architecture. The toughest course in the world. Sebab apa tough? Sebab rupanya bila tengok tentang architecture, dia melibatkan seni bina. Seni dan bina. Boleh kata perbahasan bina ni technical, seni adalah spiritual, falsafah. Sebab tu ada dia panggil architect brief, behind. Dia tak ada terbur-terur dia, saya nak bina ni. Tak, dia kena, kenapa kamu bina? Antara soalan ditanya oleh Wa'im Raja Azman kepada saya adalah why? Kenapa kamu buat? Di sini datang kita, saya kaitkan, ini perbahasan ni bukan perbahasan biasa-biasa ni. Seni bina, bergabungan, ni memang susah. Contoh, dalam bab duit, bina, saya bina ni, saya nak kerja, nak dapat duit. Saya tak payahlah tasir sekirah ni ustaz, ceramah-ceramah ni, saya nak cari duit je. Saya cakap terang, arwah tok saya kerja kat JPS juga dulu, kat Kuang. Lama pencen JPS. Jadi kontraktor umur 58. Kerja tapi start jadi kontraktor umur 58. Agak-agak lah umur 58 boleh jadi jutawan lah. Start umur 58. Orang kata lambat dah. Umur 58 baru nak berniaga. Dan arwah tok saya yang meninggal sebagai jutawan, milioner. Umur 58 dia kontraktor. Dan dia banyak kenal. Dia buat kontraktor, buat tali air, buat perbentungan, dia buat dulu kena GPS. Arwah tok saya tanya, okey, bila sebut tentang duit ni kan, orang suka dengar cerita bab duit. Dia tanya saya, apa kau tahu tentang duit? Soalan dia. Yang kita cari duit hari-hari ni kalau kita buat DK ni sedap kan ni, satu masa nanti. Saya tak nak ceramah banyak, kita buat DK tuan, satu kali. Saya nak listkan tuan-tuan, tolong listkan apa yang tahu tentang duit. Ini bukan kelas tentang kewangan, tapi nak tahu tentang duit. Apa kita faham? Soalan ni sebab ini apa yang saya diajar, pembelajaran saya. Saya ditanya oleh arwah tok saya,
yang beliau memang dah proven, success proven. Hidup dia dah terbukti berjaya. Berjaya pula bukan dengan kebendaan. Ada benda tapi tidak terikat dengan kebendaan. Keluar pukul 7 pagi, balik pukul 5, 6 dah ada kat rumah. Dah ada dah. Dia seorang nazir masjid, 18 tahun. Dia boleh pergi ladang, dia boleh pergi tengok apa-apa tanaman dia. Dia boleh buat, dia boleh melayan cucu-cucu ramai, anak-anak ramai. Dan dia milioner. Kita kalau urus duit ni memang tak nampak langit lah. Tak cukup tanah orang panggil. Orang kata, oh tak cukup tanah cari duit ni. Okay, di sinilah kita akan belajar tentang, kalau kita lihat balik di sini, bagaimana kita nak faham tentang ciptaan dan pencipta ini. Kalau kita lihat pada perbahasan keberkatan itu, jemaah sekalian, di sini ada perbincangan tentang rezeki. Kita tak boleh pisahkan perbincangan ini. Malah jangan salah faham tentang rezeki. Malah kita sangka yang kita faham tentang rezeki, tapi ianya tentang duit. Maksudnya apa? Kita pergi kerja cari duit. Kita takkan cakap cari duit. Kita cakap cari rezeki. Betul tak? Tapi tak ikut pun spek. Spek kalau ikut panggil BQ ataupun tender drawing tu, sebut lain. Lukis lain. Buat lain. Dia kata. Sebut cari rezeki. Sampai kerja, tempat kerja mengulat. Cik rezeki ke buat apa? Mengelat. Mengulat, mengelat. Meluat. Semua ada lah. Mengelat, mengulat, meluat. Tambah satu lagi. Mengumpat. Ada. Itu kan normal, Ustaz. Dia kata normal. Itu kan norma-norma kehidupan. Itu kan neraca kehidupan. Itu kan neraca kehidupan. Itu neraka kehidupan. Mulut sebut cari rezeki. Rupanya dia cari duit je. Dia bukan cari rezeki. Dia memang hebat dalam unsur teknikal. Siapa ingat? Dalam kita buat teknikal, kita berhadapan dengan weather. Kita berhadapan dengan environment. Sebab tu dalam bab case study tu, kita kaji by environment. Antara perkara subjek yang kena kuasai adalah environment. Kita kena buat due diligence, analisis site. Kita turun tu, bukan sedap-sedap kita buat bangunan, kita pacak kat situ. Dah, ada satu faktor yang without control kita. Climate control panggil. Kita kena setuju, saya tanya tuan tadi tentang aliran air. Kita kena tahu kat mana aliran angin, flow angin kat mana. Kita kena tahu jenis tanah tu apa. Walaupun kita ni masterpiece dalam design, kita ni pakar bak duit ni, tak usah sembang aku bak duit lah. Cerita. Hang cerita bak duit pandai. Tapi jangan sampai satu masa Allah sempitkan rezeki hang. Memang bangunan kita terpacak tinggi. Siap. Siapa yang buat bangunan? Kita biasa. Sekali tak tahan lama. Bangunan yang dia buat itu defect. Satu. Kedua, dalam bahasa, ni kata saya nak bawa ke perbahasan teknikal juga ni. Ni semua berkaitan agama. Defect and deterioration. Bangunan tu nampak usang. Dia makan, orang kata apa, makan, bahasanya makan apa ni bahasa ni tak dapat bahasa ni. Dia usang, tak laput dia hujan, tak lekang dia panas. Tapi kalau bangunan tu dia makan diri, tu bahasa dia makan diri. Rumah tu nampak usang, dia nampak dia. Sepatutnya dia boleh tahan 10 tahun, tapi dia cepat rosak. Dia banyak perkara yang tak jelas kat situ. Kalau kita lihat mas sekalian. Maka di sini kalau kita kena perjelaskan, dalam bab berkat, kalau bab banyak, di sini orang akan nampak daripada bilangan. Dia panggil kuantiti. Di sini dia bukan panggil bilangan, di sini manfaat. Dia panggil quality. Di sini orang kata banyak, di sini orang kata cukup.
term-term ni saja saya boleh kupas sampai petang. Boleh buat kursus 3 hari 3 malam. Cukup banyak, kuantiti, kualiti. Dan satu perkataan lagi, di sini orang berbicara soal price, harga. Di sini orang berbicara soal value atau nilai. Dan kalau tanya mana kontrol mana, dah sudah tentu. Yang kontrol price, banyak harga adalah nilai. Boleh kata 100% kontrol. You feel bak rezeki, you feel bak cukup, you feel bak nilai, you feel bak banyak, tu price, harga, you takkan boleh kontrol. Habis. Di sini, perbahasan ini, yang kalau kita lihat dalam Islam panggil keberkatan. Kalau dalam perbahasan etika ataupun etik dalam kehidupan dia panggil you punya KPI, Key Performance Indicator. Produce kita manfaat, kalau kita dibayar 20-30 ribu pun harga kita, harga berapa? 30 ribu. Tapi kita kata macam ini harga 30 ribu. Oh, macam ini saya bayar 30 ribu saya dapat ni. Habis. Better kita bayar harga berapa? 2,000. Tapi nilai, saya ni bukan 2,000 ni, mesti lebih kan. Baik awak cakap. Tak apalah, bagilah 2,000. Awak cakap lah berapa? Sebab saya rasa harga dia lebih pada 2,000 ni. Tak ternilai, Encik. Tak ternilai. Ramai orang letak diri dia pada harga. Bahasanya harga diri. Harga diri, letak harga diri. Nampak macam betul? Tapi perbahasan kebenaran bukan harga diri, nilai diri. Kalau terus pergi pada harga diri, dia tengok gaji. Bila dia tengok gaji, bila ada harga, maka dia boleh jual diri. Datanglah jual diri. Ada harga. Lala sekali, tak ada harga diri. Habis ya? Kalau letak diri kita pada nilai, belum tentu boleh jual. Aesthetic value, tak boleh jual. Di museum, barang-barang yang ancient, yang betul-betul ada nilai yang lama, tak boleh jual. Nak beli pun orang kata tak boleh. Not for sale. Tapi kalau kita datang based on diri, based on 10,000. Okey. 10,000 ni akan kontrol dah lah harga tu kita lebih pada 10,000 sepatutnya. Sepatutnya. Tapi akhirnya kita diletakkan di bawah, diri kita di bawah 10,000 ni. Sebab dia kontrol kita. Di sinilah dia akan pergi kepada banyak. Dia nak lagi 30K. Dia nak 40K. Nak 50K. Ataupun dia ada 10K. Atau dia ada 8K. Ataupun berapa. Malah dia akan cakap begini. Bila bicara soal banyak, dia akan datang berkira-kira. Dia akan jadi orang yang berkira-kira. Dia fikir banyak sebab banyak lawannya sikit. Ini bukan kerja aku. Aku dibayar gaji untuk ni je. Aku tak buat macam lain. Oh, berkira-kira dia. Tak apa. Dia berkira. Ingat ada satu site yang sedang memerhatikan. Bukan jabatan. Bukan jabatan, bukan orang, bukan. Kita akan berhadapan dengan soal kualiti. Walaupun kita kata ini hak saya kan, harga saya dibagi. Saya kerja, saya nak gaji je 3,000. Jadi saya tak boleh kerja lebih. Kerja saya takat 3,000 lah. Lebih, tu dah luar daripada harga diri saya. Oh mana? Kalau kita cakap, macam saya contoh, saya bidang yang paling susah nak buat lah ceramah lah. Walaupun satu ketika ada panggil shilling, kata letakkan berapa quotation. Saya mudah je. Quotation satu. Dealing dengan saya is not about quotation.
buat apa yang saya nak bagi. Sebenarnya memberi perkhidmatan. And then pihak yang menerima perkhidmatan terpulang berapa dia nak menilai. Sebab benda yang tak ada fixed price. Saya tak boleh kata saya ceramah bayar ni Ustaz, ceramah macam sekat-sekat dia. Saya punya macam rating saya dah kurang sikit. Saya dah sampai, kalau bayar 200.5, saya dah sampai maksimum dah. Maksimum. Okey, dah tak boleh. Saya dah tak boleh ceramah, minta maaf. Tak boleh ceramah dah. Saya dah terlebih dah ni. Tak ada. Kadang-kadang Ustaz nak bayar berapa? Pulanglah, bayarlah berapa. Ustaz, takkan macam itu. Okey, satu sisi, nampak macam tak ikut spek. Tapi dalam satu sisi, saya nak bawa satu pandangan tentang value ni. Dan ini yang sepatutnya kena ada pada diri kita. Sebelum kita talking about price, memang akan dibayar. Memang orang akan minta juga quotation. Tapi stand kita kat mana? Adakah kita akan datang kerana you offer quotation yang bagus and then saya datang? Ataupun saya datang sebab saya nak bagi apa yang saya ada? Datang kerja sebab dia offer gaji ataupun nak bagi perkhidmatan? Itu bahasa ni. Ni semangat sikit ni. Bukan nak kena jawab ni. Jangan jawab, tak jawab. Datang bukan nak minta gaji. Datang nak bagi perkhidmatan. Allah bagi kita ilmu, nak bagi ilmu balik. Kemudian dibayar itu ikut berapa bajet yang ditentukan. Terpulang. Tapi bukan nilai saya terletak pada harga itu. Kemungkinan saya bagi lebih pada harga tu. Habis kalau lebih pada harga tu, rugilah. Tak ada rugi pada nilai. Rugi pada harga, tidak pada nilai. Rugi hanya pada harga, tidak pada nilai. Maka tiada rugi. Sebab tu dengan iman Allah bicara tak ada kerugian. Yang rugi itu orang tak beriman. Kalau berbicara soal iman, perbincangannya tiada kerugian. Rugilah saya kerja gaji bayar ni, habis lebih tu siapa nak bayar? Ni bukan soal bayar dengan harga. You punya value akan naik. Nilai diri akan naik. Kat mana akan dapat? Dia akan pergi kepada, bila value akan naik, kat mana akan pergi? Jemaah sekalian, dia akan pergi kepada cukup. Cukup ni dalam bahasa design, mari kita faham bab cukup. Ringkaskan perbahasan cukup dan banyak. Cukup dalam erti kata proportion. Tahu proportion? Bahasa mudah gini lah, just nice. Cawan yang saya pegang ini, jemaah sekalian, cawan yang ada di tangan saya ini, saya namakan cukup. Just nice. Adakah kerana kita haus? Tadi memang saya tak sempat nak basahkan tekak sikit. Tadi patut basah, bukan sebab nak minum sangat, tapi kena basahkan. Adakah kerana saya haus, saya minta kepada Puan Zura, kata Puan, ni cawan ni saya tak nak macam ni, saya nak yang banyak. Ada baldi tak? Baldi. Apa hal Ustaz minta baldi pula? Ataupun ni tak cukup, saya nak banyak nanti. Takkan nak bawa depan saya gelas sebesar alam. Ni mari kita faham. Mentaliti kadang-kadang kita tak pergi pada intelligent, tak pergi pada bijak umumnya. Cawan apa tu? Jadi ke? antara kelas pertama kena draw. Kena pakai ni, dia kalau lukis tu pakai pensel dia tak boleh putus, straight dia macam itu. Ni tipulah kan, dah straight kan. Pakai apps. Tapi kalau ni tarik, dia kena straight. Tu tak pakai app bawah tu, walau bengkok sikit ujung. Baik. Okey. Okey. Nambah lukis orang pula semua. Okey. Sekali orang dia satu je. Dia biasa figure orang macam tu lah.
Nak banyaknya pasal? Nak banyak kan? Ni besar ni orang Ustaz. Dah, cawan nak banyak. Buatlah besar-besar rumah. Besar rumah cawan kamu. Takut haus katanya. Gila kamu ni. Macam inilah kita fikir pasal duit. Macam inilah kita fikir pasal duit. Cuma orang tak kata, gila kamu ni. Duit nak banyak? Cukup ke? Nak cukup ke nak banyak? Mari kita betul kan. Nak cukup ke nak banyak? Takut nak sebut tu. Cukup. Banyak. Nak banyak. Kalau siapa nak banyak, dia takkan cukup. Sebab banyak belum tentu cukup. Cukup sudah tentu akan jadi banyak. Cawan yang proportion ni boleh minum banyak kali. Cawan yang besar tu berapa kali boleh minum? Sila air bulan tak minum pun. Dah macam tangki air lah pula minum ni. Ni reservoir ke apa? Buat reservoir untuk cawan. Dah rupa air apin lah. Buat teko besar-besar. Kita melihat RM macam inilah. Nak banyak duit. Walhal yang cukup bukan banyak, bukan duit. Yang cukup itu rezeki. Cukup bukan sikit. Ni kena betulkan mentaliti. Betulkan paradigma cukup bukan sikit. Cukup bukan sikit. Cukup itu adalah memenuhi. Dia panggil memenuhi. Okay. Jadi berkat ni adalah memenuhi. Memenuhi keperluan kita. Dan akan menundukkan kemahuan. Contoh kemahuan ni, haus. Keperluan kita air secawan. Kalau betul keperluan itu air yang secawan cukup untuk menghilangkan haus. Cukup. Perbahasan. Jadi maknanya jemaah sekalian, memahami tentang duit itu salah perspektif kita, kerana kita lihat duit itu cerita bab banyak, nak banyak. Malah kalau cerita bab banyak, dia akan bertembung dengan sikit. Dia mesti akan ada lawan. Kalau cukup, apa lawan cukup? Ada lawan cukup tak? Itu tambah tak cukup. Lawan cukup tak cukup. Lawan sabar tak sabar. Banyak lawan sikit. Cukup sebenarnya tak ada lawan. Kalau sekali Allah dah bagi cukup, tak terlawan. Tak ada siapa boleh hilangkan. Atau dalam bahasa mudah, tiada ataupun dia tak dapat kecukupan. Cukup tak ada pada dia. Dia panggil qanaah, sifat qanaah. Dia tak ada sifat itu. Jadi jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, di sini kita boleh buat kesimpulan awal lah. Perbahasan kita ni kita ringkaskan. Kita pergi kesimpulan. Kita dah tahu pandangan yang pertama tentang ni, value price. Ini kena faham garis bawah di sini. Cukup dengan banyak, letakkan kat sini. Manfaat, kualiti, bilangan, kuantiti. Kuantiti akan habis, kualiti akan berkekalan. Mungkin kita akan retire satu masa nanti. Tapi kualiti kita dikenang-kenang. Dia ni malah mungkin akan pergi ke tempat lain atau pergi ke bidang lain kerana kita berkualiti. Tapi kuantiti ini belum tentu akan membawa kualiti. Tapi kualiti akan membawa kuantiti. Dia akan pergi ke mana-mana saja, dicampak di mana-mana saja, dia menjadi. Kerana dia berkualiti. Kerana yang dibangunkan itu adalah manfaat pada diri. Jadi bila manfaat pada diri, jangan terikat dengan gaji. Jangan terikat dengan gaji.
Gaji is gaji. Diri ada nilai. Kita kena jadi versatile. Kita kena jadi orang yang tidak terhad. Jangan hadkan. Bila hadkan, saya cakap terang, siapa yang hadkan diri dia dengan gaji, dia tiada kualiti. Orang menyampah. Nyampah. Bang kata orang nyampah setiap hari bulan, pemberi rezeki akan take note. Malaikat mengata, take note, dia ni berkira. Jadi kita berkira-kira dengan dia nak bagi apa yang dia nak. Dia kena usaha banyak-banyak, dia kena susah payah, dia kena itu, kena ni. Walaupun saya sudut dia senang. Itu kerja kau kan. Kau lah susah, aku dah senang. Satu sudut. Tapi saya sudut, dia akan susah part lain. Dia kena tak nak pergi pada kualiti. Okey. Dan di sini satu cerita bab lukisan Leonardo da Vinci kan. Da Vinci Code, lukisan tu. Ini cerita bab value Value ni akan menentukan price. Bidder. Dia bid. Drawing tu sampai sekarang harga dia makin naik. Walaupun dah lama umur lukisan itu. Itulah menentukan value control price. Peringkat awal mungkin kita nampak price control value. Tipu boleh lah. Dah lama dah terbuka pekong nanti. Orang tahu kita tak ada kualiti. Habislah. Mula-mula boleh tipu lah. Mula-mula boleh lah. Tapi bila orang dah tahu perangai, tengok dia ni kerja pun tak boleh harap kualiti. Tak ada. Datang nak gaji ke tak? Kalau aku lah ambil dia ni, aku tak ambil dia. Dan satu perkara yang kita kena faham, bila sebut kualiti, dia akan jadi orang yang manfaat, orang yang berguna. Atau dalam bahasa mudah, kita akan mudah dipergunakan. Faham tak? Faham tak dipergunakan? Ada yang tak rela dipergunakan. Semua biasa dipergunakan sebab kebaikan. Jarang dipergunakan untuk kejahatan. Jarang lah. Contoh bila kita ada duit, kawan tak ada duit. Yang kawan ada duit selalu dipergunakan. Aku je belanja. Macam itulah. Orang yang ada masa, tak ada masa. Yang tak ada masa, kau tolong aku. Yang ada masa, yalah, aku settle, aku cover. Kata. Jadi, orang pun cakap, kau ni kan, selalu dipergunakan kan. Duit kau tolong, masa kau bagi. Kau dapat apa? Aku dapat jadi orang yang berguna. Itu sajalah. Kau dapat apa kalau orang cakap? Aku jadi orang yang berguna. Okay, cara tak nak jadi orang berguna, jangan jadi, kalau cara tak nak jadi perguna, jangan jadi orang yang berguna. Itu saja. Anda tidak akan dipergunakan. Ada ke tak ada, nak balik, lantaklah dia balik, dia memang tak berguna pun. Ada ke tak ada, sama je. Itu saja. Kalau kita ni kejap-kejap suruh tu, suruh ni, buat tu, buat ini, pergi sana, pergi sini. Kau ni kesian aku tengok kau dipergunakan. Aku lagi kesian kata kau tak berguna kau kat sini. Dia sarkastik depan ayat Kulu kira orang perguna, kau orang pergunakan kau. Kau tahu tak? Wake up, come on. Kita pun cakap, kau tu yang tak berguna. Betul orang tak nak gunakan kau. Orang yang dipergunakan, ada hadis. Sebaik manusia paling bermanfaat pada manusia lain. Dan kalau pun orang ambil kesempatan atas kita, kena ingat, itu kualiti kita. Kualiti belum tentu dibayar dengan harga tadi kan. Tapi ingat, yang akan membayar kualiti adalah pencipta Allah. Dia akan bagi kita cukup hati. Bila duit tak cukup, tapi hati cukup, kita tak gelabah. Hati kita harus tenang, kita angkat tangan doa, ya Allah, cukupkanlah rezekiku ya Allah. Di situlah power doa. Orang yang Allah tak bagi cukup hati ni, walaupun banyak, dia doa pun tak nak. Bila dia malas doa malas, solat malas, semua malas. Tengok nanti. Dia tak jadikan itu sebagai trust. Sedangkan keberkatan itu adalah kecukupan. Cukup, dia mesti link dengan Allah. Doa. Kita tak tahu contingency plan kita. Kita tak tahu apa yang berlaku ke depan. Contingency ini bukan untuk kita saja. Anak kita, isteri kita, suami kita, adik-beradik takkan sanggup biar adik-beradik kita susah tengok. Mat, kau ada duit lebih sikit tak? Tolong aku sikit. Kita pun. Tapi kalau hati cukup, tak apa, berapa aku ada aku bagi. Kita pun bagi. Duit kita keluar. Hati kita cukup, lalu kita berdoa.
Cukup maksud apa? Tenang. Ya Allah, aku dah bagi duit dekat adik aku, keluarga aku. Kau cukupkanlah rezeki aku. Bila kita doa dengan keadaan cukup, sebab apa dia boleh doa begitu? Sebab dia berkualiti. Allah bayar dia. Ini CV ataupun SOP yang susah nak faham. Sebab ini dipanggil seni, the art. Seni bukan senang nak faham. Dia susah. Jadi, jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Maka di sini, kesimpulan kita pada pagi yang penuh barakah ni, yang pertama, bila kita berpaling daripada manfaat, iaitu bila pergi kepada bilangan sekadar, kuantiti, kita akan hilang semua. Kita akan hilang semua. Ingat, bila kita hanya nampak pada satu sudut sini, kita akan hilang semua di sini. So, jangan mimpi nak dapat yang lain-lain. Ekstra, nak dapat diraikan, nak rasa puas, jangan mimpi. Dan di sini dia akan bermain dengan harga tadi. Dia rushing. Lala sekali dia terpaksa jual diri dia. Dia terpaksa jual diri dia dengan susah. Orang boleh beli dia, orang boleh rasuah dia, orang boleh pergunakan dia untuk kejahatan. Ingat, akhirnya dia jadi orang tak berguna. Dia sanggup dipergunakan kerana terdesak. Sebab dia nakkan harga diri dia tadi tu. Tapi bila kita pandang dari sudut, aku nak jadi orang yang bermanfaat, yang berkualiti, yang ini punya value. Apa dia? Bila sebut tentang nilai diri, dia pergi pada kepercayaan tentang rezeki. Tentang rezeki tadi, itulah rezeki ni kita faham tentang cukup ni tadi. Dan yang paling penting, bila sebut tentang cukup, pergi pada berkat. Tentang berkat tadi, dia berbicara soal tentang bagaimana kita bekerja ini dengan meletakkan segala hukum hakam, segala suruhan Allah. Kerana yang nak bayar kita ni sebenarnya Allah Maha bagi rezeki. Dia akan bayar kita dengan kecukupan dan pendapatan yang mencukupkan. Dia dalam time frame dia macam ni, jemaah sekalian. Katalah kita time frame kita 30 hari lah. Saya ambil 30 hari ni. Hari yang ke-30 gaji, walaupun boleh dapat awal, katalah 5,000 sini. Okay. Sepanjang satu day 1 to day 30 ni, ingat, di sini value yang bermain peranan. Value ni bermain soal kualiti ni. Dalam perbahasan tauhid antasawuf kita panggil dosa pahala. Counted. 30 hari ni counted. Jikalau dosa lagi banyak, pahala sikit, yes, tak kurang pun gaji tu. Tapi keberkatan kurang. Setiap bulan tak ada. Dan dia akan potong kat sini nanti. Ada je tak kena ni. Dosa banyak. Termasuklah perbahasan-perbahasan tadi datang meluat, datang mengumpat, buat benda dosa. Sebab dosa basically straightforward. Tak solat, memang dia dapat duit 5,000. Memang hujung bulan jabatan bayar. Tapi ingat, value tu hilang. Dapat 5,000, bergaduh. Anak itu demand tinggi, anak jenis bagi tak bersyukur. Ini je maknanya. Kita pun stres saya dengar. Kita pun struggle tambah lagi 5,000, buat extra income 2,000 lagi. Ini je. Dia ni ini je ni. Aku pun mati cari ni. Ini je. Ini apa nak bagi? Isteri pula. Kalau macam biar saya cari sendiri. Isteri pula cari keluar dua-dua sekali. Dan sekali apa pun tak jadi. Kerana dia tak ada value pada gaji dia. Nilai pada gaji dia tak ada. Walaupun ingat nilai ni boleh kita tengok RM kita, currency kita ya. Figure sama. Nilai rendah. Dia main macam tu. Fahaman dia macam tu. Gaji sama 5,000. Tak kena potong pun dengan jabatan. Tapi kena potong dengan Allah. Jangan main-main. Ini kata sempitkan rezeki. Jadi jangan main-main. Bak dosa pahala. Jangan sampai kerana 5,000 kita sanggup hilangkan kualiti hidup kita. Itu kesimpulan dia. Jangan sampai. Bak dosa pahala tak perlu nak kena ajar dah. Saya kira semua kita faham dah. Tapi yang kena fahamkan adalah perjalanan hidup kita. Cara pandang tentang perkataan-perkataan yang perlu kita perhalusi balik. Supaya kita tumpukan balik perbahasan kita ni jemaah sekalian pada perbahasan yang mengikut garis panduan. Dan dosa pahala ni bukan kata
Dosa pahala ni ustaz, ni kan beragama ni, takkan nak masuk dalam kerja. Dia macam ni lah. Bak nafas ni macam ni lah. Nak hidup ni tak payah pakai nafas lah. Senang cerita lah. Saya nak hidup, nafas tak payah. Boleh? Dia panggil mati panggil. Saya nak hidup tapi tak payah bernafas. Tak boleh lah. Saya nak hidup tapi tak nak fikir dosa pahala. Ibarat macam tak bernafas lah. Kerana hidup bukan sifat kita. Kita sifat mati. Hidup sifat yang datang pada pencipta. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini kata tauhid tadi. Kalau kita nak menafikan dosa pahala, kita menafikan hidup. Bermaksud kita akan mati sebelum mati. Batu yang jadi orang tak berguna tu. Aku tak berguna. Aku tak berguna. Lain sekali tak ada kefahaman. Lain sekali jadi apa? Wa na'udzubillahi min zalik. Burn out, bunuh diri. Hati-hati. Dia nampak hidup dia nothing. Useless. Nothing, useless. Semua orang tak cara dia. Lain sekali apa dia buat? Dia nampak pengakhiran dia. Dead. Walau itu bukan orang beriman punya aturan. Tapi kalau kita faham tentang value ni, walaupun kita diuji dengan 5,000, ini ada dalam surah Al-Baqarah, wa naqsim minal amwal. Al-Baqarah 155. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Allah akan kurangkan harta kita. Tapi Allah takkan pernah kurangkan kualiti kita. Itu kata rezeki tak pernah kurang tu. Harta memang berkurang, turun naik. Tapi jangan sampai kurang harga diri kita. Kerana hilang nilai diri tadi. Jadi wallahu a'lam sekalian, kita tutup dengan munajat. InsyaAllah sebelum tu ada nak tanya soalan. Nabi dah ni, kita telajak dah. Ada? Alhamdulillah, memang pelajar-pelajar master memang macam tu. Pelajar PhD, dia tak tanya soalan, dia banyak present. Jadi, saya kira terima kasih di kesempatan ni. Saya ucap terima kasih pada pihak jabatan, pada peluang yang diberikan atas slot yang bagi saya sangat penting untuk kita perhalusi dalam kita sudut pandang kita terhadap kehidupan. Seterusnya kita selarikan dengan nilai yang sebenar, yakni agama. Akhirnya hidup kita akan jadi hidup yang sempurna, kafah, sempurna, kamilah. Kita nak jadi satu binaan yang perfect, yang orang kata apa, merge with the environment. Kita datang kat tempat tu, kita tengok surrounding dia dengan binaan dia suit. Aku sukalah tempat ni. Kita nak orang tengok hidup kita, bila duduk dengan kita, aku sukalah duduk dengan kau ni. Aku tengok kau seronok bekerja dengan anak-anak, dengan ini. Kalau orang boleh rasa seronok dalam life kita, walaupun dia bukan nak benda daripada kita, bermaksud kita telah berjaya membina sebuah kehidupan yang merge dengan surrounding kita. Ini penting. Kita dah berada dalam aliran yang baik, saluran dan aliran yang baik, mengalir elok, sungai yang mengalir tanpa henti. Inilah dia. Kalau tersumbat tu banjir nanti. Hanya haru. Kalau banjir haru mas kalian. Baik, dia akan menyusahkan orang lain. Jadi kalau gangguan rezeki tak seperti sungai, dia tersumbat, habis efek pada orang lain. Baik, insya-Allah, wallahu alam, kita tutup dengan kita masih lagi dalam muzakarah ilmu ni, mustajab doa. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah angkat doa kita ni di hari yang penuh barakah ni, insya-Allah. Hari yang penuh barakah Jumaat, hulu bagi segala hari, insya-Allah. Pada yang kita akan baca sekali kurun nazar doa ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal karim wa azim sultanih. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamhum kama rabbawna shighara. Wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad الذي تنحل بالعقد وتنفل القرى وتقضى بالحوائج
وتنال بالغرائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر ولا تعسر بتمم بالخير. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إننا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah, masih ucapkan terima kasih kepada Al-Qadir Ustaz Farid di atas perkongsian daripada beliau sebentar ini. So, majlis teruskan lagi dengan menyampaikan sedikit senhati kepada Al-Qadir Ustaz kita. Dengan ini, saya menyambut Tuan Muhammad Azir bin Haji Husin mengiringi Ini Haji Mustafa bin Murad untuk menyampaikan senhati tersebut. Maka, majlis kami mempersilakan. Coba balik. Okey. Siapa? Okey. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa? Saya. Okey. Oh, alhamdulillah. Maka lagi majlis maupun selesai hari ini di tuan-tuan dan puan dijemput untuk mengambil sila. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.